Jenis ikan yang diternak tak sama. Orang Cina biasa tangkap ikan telur. Orang Cina biasa tangkap ikan bawal, tangkap ikan senangin, tangkap ikan pari, tangkap ikan apa lagi? Tenggiri, tangkap ikan kerapu, bukan merapu tuan-tuan. Tangkap udang harimau. Yang orang Melayu pula, dia tangkap ikan kecil-kecil. Dia tangkap ikan kembung. Kembung pun ada beberapa jenis kembung. Iaitu ada kembung hitam, ada kembung hijau, kembung biru tak ada tuan-tuan. Dan kemudian ada juga kembung mata uji Rashid. Tahu ke tak tahu? Ini mesti tak pernah pergi pasar. Saya biasa pergi pasar. Dan kembung pun ada beberapa. Begitu juga dengan ikan bawal. Ikan bawal biasa orang Cina tangkap, tapi orang Melayu jarang tangkap ikan bawal. Dan kenapa ikan tangkap oleh orang Melayu kecil? Harganya tak begitu tinggi dekat pasaran. Sebab orang Melayu dia tangkap dekat tepi pantai, sekadar bermain di pinggiran. Sedangkan orang Cina pergi jauh sedikit. Sebab itulah margin keuntungan orang Cina lebih tinggi daripada margin keuntungan orang Melayu. Margin itulah yang membezakan kenapa orang Cina berjaya, orang Melayu kurang berjaya. Macam juga ternak ikan. Saya kat Zengling dekat Johor tu, dia ternak ikan kelisa. Sedangkan orang Melayu, apakah ikan yang paling suka mereka ternak? Tilapia. Ikan tilapia, ikan keli, lagi ikan patin, ikan haruan boleh tahan, dan ikan puyuh dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan antara ikan kelisa dengan ikan keli, itu yang paling banyak diternak sekarang. Ikan keli ni kalau kita beli dekat pasar, 1 kilo harganya berapa tuan? RM4. Wah, ini dah ketinggalan zaman tuan. Mana ada ikan keli harga 1 kilo RM4? Mana ada sekarang paling murah pun RM5 tuan. Kan itu zaman bila tu? Itu tak ada lagi. Paling murah pun RM5. Baru naik bulan lepas. Sebelum itu RM4.5. Dan biasa dekat sekitar ni 1 kilo ikan keli itu RM6. Ada setengah tempat sampai RM7 dekat sebelah Johor dan sebagainya. Jadi tempat sama sekian. Sedangkan ikan kelisa ni sana, ikan kelisa ni 1 ekor, di mana 1 ekor kalau dia punya sisik cantik, sisik dia berkilat, bersinar, colornya warna keemasan, warna kemerahan. 1 ekor ikan kelisa panjangnya 1 kaki, dekat harga dekat kolam tu RM20,000 tuan. Dan kalau kita bawa pergi Shah Alam, harga boleh naik jadi RM40,000 1 ekor tuan. Jadi ikan keli 1 kilo RM5. 1 kilo baru RM5. 1 kilo tu ada berapa ekor tuan? Ikut saiz dia. Kalau saiz sederhana biasa RM5 ekor harga RM5. Orang Cina jual ikan 1 ekor RM20,000. Jadi nampak tak margin keuntungannya tak sama? Nampak ke tak nampak? Jangan dengan muka saya. Ini sebenarnya ini tunjukkan ada rahsia dia. Ada rahsia yang perlu kita belajar. Sebab itulah jangan kita buruk sangka sangat. Sebab itulah tak salah kita belajar daripada Cina. Kita ambil ilmu yang ada pada mereka. Macam juga orang Yahudi ambil ilmu daripada orang Islam. Jadi tak salah juga kita ambil ilmu daripada orang Cina, supaya kita boleh kuat dari segi ekonomi. Kita dapat kuasa ekonomi, dan kita mesti kuat dari segi ekonomi. Kalau kita tak kuat tu, sampai bila pun kita tak mampu lawan dengan orang Yahudi. Kita nak bantu rakyat Palestin sekadar dengan doa, sekadar dengan tunjuk perasaan, sekadar dengan hantar memorandum, sekadar kita hantar bantuan wang, tapi kita masih tak mampu selamatkan anak-anak Palestin daripada disembelih, daripada dibunuh. Pasal apa? Sampaikan orang Arab pun tak boleh bantu. Sebab orang Arab walaupun keluarkan minyak dikontrol oleh mereka. Orang Yahudi tentukan harga minyak. Orang Islam tak ada kekuatan dari segi penguasaan minyak. Sebab itulah tuan-tuan, ekonomi tu kita kena kuasai. Sebab itulah Nabi suruh kita belajar. Termasuk juga ada ungkapan dalam bahasa Arab, tuntutlah ilmu sampai ke negara Cina. Itu bukan hadis. Malah itu juga bukan merupakan hadis daif, itu juga bukan merupakan hadis maudhu'. Ungkapan itu hanya merupakan pepatah dalam masyarakat Arab. Tuntutlah ilmu sampai ke negara Cina. Kebetulan Nabi lahir dalam masyarakat Arab. Sebab tu ungkapan tu jadi popular. Sebab orang Arab sebelum kelahiran Nabi sudah menjalinkan hubungan niaga dengan orang Cina. Sebab itulah tuan-tuan sekalian. Jadi pada malam ni tak perlu kita tuntut ilmu sampai ke Cina. Cina sudah di depan tuan-tuan. Itu jimatkan masa, jimatkan kos tuan-tuan. Jadi itu kita boleh belajar. Dan kebetulan saya ada bawa satu lagi buku, buku Rahsia Islam di Cina. Saya paling suka buku ni. Sebab buku ini menceritakan hubungan di antara orang Cina dengan Islam. Dan hubungan itu sudah wujud untuk suatu tempoh masa yang cukup
lama, di mana dalam buku ini kita boleh tengok kehebatan bagaimana Islam boleh diintegrasikan dengan budaya orang Cina sampai lahirnya, iaitu kaligrafi, gabungan antara Cina dengan Islam. Dan kaligrafi ni kita tengok cukup cantik. Kaligrafi ni merupakan seni orang Cina, tapi dari segi cara dia buat tu boleh menarik perhatian orang. Sebab itulah perempuan yang semestian. Begitu juga dengan masjid dekat negara Cina. Masjid dekat negara Cina dari segi desainnya macam seni bina Cina. Itu hanya luaran. Kalau kita masuk ke dalam dia, ini cuma pintu gerbang. Kalau kita masuk ke dalam masjid tu, dia punya desain dia seni bina Islam. Dan kalau kita nak tengok masjid yang paling bersih, masjid yang paling kemas, pergi ke negara Cina tuan. Pergi ke Mekah pun masjid dia tak sebersih masjid yang ada dekat negara Cina. Bukan kerana orang tak pergi masjid, tapi mereka cukup jaga masjid. Cina itu penduduk ramai tapi bersih. Berbanding dengan India, India penduduk ramai tapi tak begitu bersih. Jadi ini tunjukkan bahawa ada ciri-ciri Islam yang telah diterima oleh orang Cina. Sebab itulah perempuan yang semestian. Dan kebetulan kami petang tadi ada mesyuarat, kita tengah bincang nak buat masjid seni bina Cina, di mana kita telah dapat sekeping tanah seluas 4.5 ekar dekat dengan bulatan Kampung Pandan, berhampiran dengan Jalan Davis. Dan surat pun telah dihantar oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan yang telah memberikan kebenaran kepada Persatuan Cina Muslim Malaysia untuk membangunkan tanah tersebut untuk membina masjid seni bina Cina. Jadi perempuan semestian, masjid itu bukan masjid Cina. Jangan salah faham. Kalau kita sebut masjid Cina, seolah-olah untuk orang Cina saja. Orang Melayu tak boleh masuk. Ini sebenarnya masjid seni bina Cina. Dan tujuan kita nak buat masjid seni bina Cina ni sebenarnya tak ada kaitan dengan perkauman. Jangan salah faham. Dan tujuan kita ialah untuk berdakwah, iaitu kita nak tarik orang Cina kepada Islam. Sebab kalau nak tarik orang Cina kepada Islam, kita kena gunakan budaya mereka. Sebab masjid yang sedia ada ni orang Cina tak mau pergi. Macam mana orang Cina tak pergi? Orang Melayu sendiri pun tak pergi. Sebab itulah tak faham pula, dekat Malaysia ni sudah ada masjid Pakistan, sudah ada masjid Pakistan, sudah ada masjid Bangladestan. Cuma masjid Cina belum kelihatan kan? Sebab itulah Kelantan sudah mendahului. Kelantan sudah buat masjid seni bina Cina dekat Rantam Pajak. Dah pergi ke belum? Belum. Dah pergi ke belum tuan-tuan? Belum. Saya pun belum lagi. Tapi saya tengok gambar dia. Masjid itu sebenarnya bukan masjid seni bina Cina. Masjid ada dekat atapannya tu. Masjid itu menggabungkan masjid 3 seni bina, iaitu Cina, Melayu dan juga India. Jadi nampaknya Kelantan sudah buat itu. Cuma masjid itu lokasinya tak begitu strategik. Pasal apa? Dia terletak dekat Rantam Panjang. Di sana itu banyak orang Siam, tak ramai orang Cina. Tapi yang dekat Kampung Pandan tu, dekat Jalan Dewi itu betul-betul strategik. Sebab dia tak jauh daripada Budu, dia tak jauh daripada Times Square, dan dia juga tak jauh daripada pusat penempatan orang Cina. Jadi kita nak jadikan itu sebagai mercu tanda untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam, untuk tunjukkan syiar Islam kepada masyarakat bukan Islam dekat Malaysia, terutamanya orang Cina. Sebab Islam itu universal, Islam itu bersifat jagat, Islam itu untuk semua orang, Islam for all tuan-tuan. Jadi perempuan yang semestian, dan kerana itulah kita menjangkakan projek itu menelan perbelanjaan sebanyak 90 juta tuan-tuan. Tapi dari segi kewangan kita yakin, sebab kita buat benda baik, kita buat masjid, insya-Allah wang itu akan datang. Cuma kita belum lagi bergerak untuk mencari wang. Tapi saya minta kalau boleh tuan-tuan puan berikan sokongan kepada pembimbingan masjid tersebut. Sokongan dari segi moral, iaitu jangan kita menentang sebab kita nak buat rumah Allah. Sebab ada setengah orang Melayu dia tak faham, dia menentang habis-habisan tuan-tuan, iaitu orang yang memperjuangkan bangsa, orang yang memperjuangkan asabiah tuan-tuan. Padahal masjid itu tak ada kaitan dengan asabiah. Masjid itu tak ada kaitan dengan bangsa. Masjid itu mempunyai unsur-unsur dakwah. Sebab itulah masjid yang kita nak buat, kita sebenarnya nak namakan dia sebagai pusat kebudayaan Cina Muslim, iaitu dia akan mengandungi 3 elemen. Yang pertama sekali fardu ain, yang kedua ada elemen fardu kifayah, iaitu dia adanya kedai, adanya ekonomi, adanya pendidikan, adanya kebudayaan dan sebagainya. Yang ketiga tempat bersolat. Dan 3 elemen ini